Kata ganda merupakan proses mengulangi sesuatu perkataan. Sama ada kita ulang secara seluruh ataupun kita ambil bahagian-bahagian tertentu dengan kita tambahkan imbuhan ataupun tanpa kita tambah imbuhan. Kata dasar yang digandakan boleh menghasilkan kelas kata seperti yang berikut. Contoh kata nama. Agar-agar yang merujukkan kepada sejenis makanan. Agar-agar merupakan kata nama. Angkut-angkut merupakan kata nama. Angkut-angkut ialah serangga yang tergolong dalam kumpulan lebah ataupun terbuai yang mengangkut tanah untuk membina sarang. Mata-mata. Mata-mata ni pengintip, penyiasat. Mata-mata. Kata kerja, contoh berjalan-jalan, menunjukkan perbuatan, berjalan-jalan. Tolong-menolong, tegur-menegur, cuit-cuit. Contoh kamu cuit kawan kamu. Kata adjektif yang menunjukkan sifat sesuatu, contohnya cantik-cantik. Kebiru-biruan, membawa maksud seperti warna biru. Licin-licau, maksudnya permukaan ataupun keadaan itu licin. Terang benderang maksudnya sangat cerah, sangat terang. Kata ganda juga membawa beberapa maksud yang lain. Contoh maksud tunggal, agar-agar, jemput-jemput, sejenis makanan. Jamak yang membawa maksud banyak, contohnya batu-batan. Buah-buahan, cala-bala. Cala-bala ni contohlah kereta, lepas tu kita ambil shilling, lepas tu kita toreh dekat kereta tu, dia jadi cala-bala. Ataupun kamu kena rotan, tangan kamu kena rotan banyak kali, jadilah cala-bala. Pelbagai rempah ratus, mayu-mayu maksudnya pelbagai jenis sayur. Warna-warni, pelbagai jenis warna. Seterusnya maksud berulang-ulang. Contohnya mundar-mandir. Mundar-mandir ni biasanya pergerakan ke hulu ke hilir. Bersiul-siul lah. Contoh yang bunyi telah mengeluarkan bunyi, bersiul-siul. Terketar-ketar. Contoh kalau kamu sejuk, kamu rasalah terketar-ketar. Saling, contohnya tolong-menolong, lambai-melambai, kejar-mengejar. Untuk kata ganda yang membawa maksud saling, tak perlu kita hadirkan kata ataupun perkataan saling. Contoh, saling kejar-mengejar. Salah, kita kena buang perkataan saling. Saling lambai-melambai pun salah, kita kena buang perkataan saling. Saling tolong-menolong pun salah, kita kena buang perkataan saling. 3 perkataan tadi sudah membawa maksud saling. Jadi tak perlu kita hadirkan perkataan saling. Sangat, contohnya berpeluh-peluh. Kusut masai, sunyi sepi. Kusut masai biasanya untuk rambut, rambut yang kusut masai. Contohnya selepas kita bangun pagi, bangun daripada tidur, rambut kita akan kusut masai. Nama haiwan, contohnya jejentik. Sebelum menjadi nyamuk, dia ada peringkat jejentik dahulu sebelum menjadi nyamuk. Kunang-kunang. Kunang-kunang ni, perkataan lainnya, kelip-kelip. Sejenis serangga yang mengeluarkan cahaya. Maksud kesamaan ataupun keserupaan, contohnya sesiku, lelangit dan juga gula-gula. Lelangit, dia banyak maksud. Satu, dalam mulut kamu bahagian atas tu. Satu lagi, lelangit. Biasa kalau bilik pengantin, dia akan pasang lelangit dahulu dekat dia punya shilling untuk dijadikan hiasan. Maksud berpanjangan, contohnya berangan-angan, mendayu-dayu, umpat-mengumpat. Yang tu membawa maksud berpanjangan. Bersungguh-sungguh, contohnya cepat-cepat.
elok-elok, besar-besaran. Tidak bersungguh-sungguh, contohnya duduk-duduk, main-main, jarang-jarang, itu membawa maksud tidak bersungguh-sungguh. Yang menunjukkan keadaan ataupun sifat, contohnya gelap gelita. Gelap gelita membawa maksud sangat gelap. Keadaan yang gelap, merah-merah dan juga segar bugar. Kata ganda diterbahagi kepada 4 jenis. Yang pertama, kata ganda penuh ataupun seluruh. Maknanya kita ulang perkataan itu tanpa mengalami perubahan bunyi ataupun bentuk. Sama ada kita letak imbuhan ataupun kita tidak letak imbuhan. Contohnya, ciku-ciku. Kita gandakan seluruh. Kita gandakan semua. Ciku-ciku. Kita ulang 2 kali. Anai-anai. Bola-bola. Yang ni tanpa imbuhan. Kalau yang ada imbuhan, contohnya kerosakan. Kean. Kerosakan. Permainan. Kecantikan sama juga dengan contoh kerosakan. Hadirnya imbuhan apitan ke dan juga ai. Okay, kata ganda separa. Kata ganda separa ni boleh terdiri daripada kata tunggal atau kata terbitan. Kata ganda separa terbentuk daripada kelas kata nama sahaja. Contohnya berbola. Berbola ni sejenis makanan. Contoh kamu pergi pasar malam, beli berbola ikan, berbola daging. Itu berbola. Sesungguh yang ada dekat serangga, lelabah, rambut, tertumpang. Tertumpang ni tumbuhan yang menumpang. Contohnya paku pakis. Reria jenis serangga. Reria ni biasa yang mengeluarkan bunyi bising tu. Kata ganda berimbuhan sama ada awalan, akhiran, apitan ataupun sisipan. Contohnya berkelip-kelip. Jadi kata ganda berimbuhan awalan. Awalannya ialah ber. Tulang temulang. Tulang temulang ialah kata ganda berimbuhan yang menerima imbuhan sisipan, iaitu tulang bila jadi tambah imbuhan sisipan jadilah tulang temulang. Imbuhan akhiran, contohnya kepingan. Imbuhan akhirannya ialah ain. Kata dasar dia keping. Tapi bila terima imbuhan akhiran ain, jadilah kata ganda berimbuhan akhiran kepingan. Mengais-ngais. Mengais-ngais ni contoh macam ayam dia nak cari makanan. Dia akan kais tanah tu. Mengais-ngais. Dia macam menolak tepi. Tolak-tolak ke tepi. Mengais-ngais. Membelek-belek. Contoh kamu buka buku, kamu akan membelek-belek. Berbondong-bondong. Berbondong-bondong membawa maksud beramai-ramai. Banyak. Contoh pasar raya baru buka. Jadi berbondong-bondong orang datang. Kata ganda berirama ataupun berentak, yakni akan mengalami perubahan bunyi. Untuk kata ganda berirama ataupun berentak ada 3 kategori. Yang pertama, persamaan bunyi pada suku kata awal perkataan. Contohnya sayur, mayur, kuih, muih. Untuk persamaan bunyi pada suku kata akhir perkataan, contohnya segar, bugar, haru, biru. Untuk kategori bentuk bebas, contohnya riuh rendah, ulang alik dan juga rempah ratus. Contoh lain bagi kata ganda berirama atau berentak, pontang-panting. Pontang-panting ni maksudnya macam berselerak. Lintang pukar ni biasanya lari, lari dengan laju, lintang pukar. Simpang siur. Simpang siur ni maksudnya banyak simpang.
kenduri kendara, gunung ganang. Ini semua contoh kata ganda berirama ataupun berentak. Kata ganda berirama ataupun berentak yang sudah membawa maksud sangat ataupun paling, kita tak perlu hadirkan kata penguat. Contoh, pasar borong di taman perumahan itu sangat hiruk pikuk pada hujung minggu. Ayat ni salah, tidak gramatis kerana hiruk pikuk sudah membawa maksud sangat ataupun paling. Jadi kita tak perlu hadirkan kata penguat sangat. Jadi ayat yang betul, pasar borong di taman perumahan itu hiruk pikuk pada hujung minggu. Okay. Ini contoh kesalahan penggunaan kata ganda. Contoh yang pertama, kita harus saling hormat menghormati antara satu sama lain. Ayat ni salah kerana hormat menghormati sudah membawa maksud saling. Jadi kita tak perlu hadirkan perkataan saling. Ayat yang betul ialah kita harus hormat menghormati antara satu sama lain. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kita harus saling menghormati antara satu sama lain. Contoh yang kedua, buku-buku yang dijual di pesta buku itu harganya murah-murah. Jadi membawa maksud lewat. Buku-buku murah-murah. Jadi ayat yang betul, buku-buku yang dijual di pesta buku itu harganya murah. Atau buku yang dijual di pesta buku itu harganya murah-murah. Contoh yang ketiga, banyak rumah-rumah kayu di kawasan rendah itu dinaiki air banjir. Ini salah eja. B-A-N-J-I-R, banjir. Salah type. Banyak rumah-rumah kayu pun sama sudah membawa maksud lewat. Banyak sudah membawa maksud banyak, jadi tak perlu kita gandakan rumah-rumah kayu. Jadi ayat yang betul, rumah-rumah kayu di kawasan rendah itu dinaiki air banjir. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua, banyak rumah kayu di kawasan rendah itu dinaiki air banjir. Contoh yang keempat, 30 orang murid-murid sekolah saya mengikuti lawatan sambil belajar. Ayat ni salah. 30 sudah membawa maksud banyak. Jadi tak perlu kita gandakan perkataan murid. Jadi ayat yang betul, 30 orang murid sekolah saya mengikuti lawatan sambil belajar. Okay, untuk kata bilangan, contoh 30, 20 ataupun 5. Itu contoh kata bilangan. Ataupun kedua-dua, ketiga-tiga, keempat-empat. Satu lagi kata bilangan beberapa. Kalau depan ni benda yang kita boleh pegang, contoh murid kita boleh pegang, buku kita boleh pegang, apa-apa benda yang kita boleh pegang, kita kena tambah penjodoh bilangan. Contoh, kedua-dua orang ibu bapa. Kedua-dua orang ibu bapa. Ibu bapa kita boleh pegang. Ada perkataan, ada kata bilangan kedua-dua. Jadi kita perlu hadirkan penjodoh bilangan. Kedua-dua orang ibu bapa. Contoh lain, 30 murid. Okay, contoh 30 murid. Murid kita boleh pegang. 30 kata bilangan yang tentu. Jadi kita kena hadirkan penjodoh bilangan. Murid ni boleh pegang. Jadi 30 orang murid. Okay, beberapa. Beberapa kalau benda tu kita boleh pegang, kita kena tambah penjodoh bilangan. Contoh, buku cerita. Jadi, beberapa naskah buku
cerita. 3 contoh kata bilangan ni, kalau benda tu boleh pegang, kita kena hadirkan penjodoh bilangan.